Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Qala asy-syaikh al-mu'allif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Thumma madaru hadha asy-sya'ni aidan 'ala al-ibadatil batinati allati hiya masail qalbi yajibu an ta'lamaha min at-tawakkuli wat tafwidhi war ridha was sabri wat taubati wal ikhlasi wa ghairi dzalika mimma sayati zikruhu insyaallah taala. Alhamdulillah, malam ini insyaallah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Jumaat yang ketiga anjuran Masjid Al-Khairiyah Keramat EU3 menggunakan kitab Minhajul Abidin, Jalan Para Abid ataupun tata cara ahli-ahli ibadah hasil tangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Kita sampai ke muka surat 28 yang terjemahan. Kemudian perkisaran perbicaraan paksinya tentang kewajipan berilmu juga merakumi ibadah-ibadah batin. Sekarang Imam Ghazali rahimahullah taala sebelum ini telah menerangkan bahawa ilmu yang wajib kita ketahui untuk menjadi ahli ibadah, nombor satu adalah ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu tentang keimanan. Kemudian ilmu tentang amalan, ilmu fiqh, ilmu hukum halal dan haram. Dan sekarang Imam Ghazali rahimahullah taala pergi kepada menerangkan ilmu yang ketiga, iaitu ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf ini ia berkaitan dengan ibadah batin yang mungkin orang tak nampak, tapi seseorang itu sedang mendapat pahala daripada Allah Ta'ala kerana ibadah batinnya, dan sebaliknya orang tak nampak tetapi seseorang itu mungkin sedang berdosa kerana maksiat yang ada dalam hati dia. Tak semestinya orang tu menggerakkan tangan dia, kaki dan sebagainya, baru dia itu beribadah ataupun dia itu melakukan maksiat. Boleh jadi ibadah dan maksiat itu merupakan kerja-kerja hati yang wajib anda mengetahuinya. Kalau ibadah batin daripada tawakal, ini contoh. Ini ada nota kaki bagi catatan, itu adalah sebutan dalam bahasa Melayu tawakal. Tetapi dalam bahasa Arab disebut tawakul. Dalam bahasa Arab pun disebut tawakal sebenarnya, tapi dalam konteks perbuatan. Tawakkala ya tawakkalu itu perbuatan, bertawakal. Tapi noun dia, nama daripada perbuatan itu adalah tawakkul. Tawakkala ya tawakkalu, tawakkulan. Tapi kita orang Melayu sebut dengan verbnya, dengan fa'il perbuatannya, iaitu tawakal. Dan juga tafwid. Tafwid ini lebih kurang macam tawakal, tapi ia lebih lagi.
Dia penyerahan bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya tafwid. Misalnya beza antara tawakal ini ya, dengan tafwid. Kalau dalam konteks taukil, kalau seorang suami dia boleh menceraikan isteri dia dengan menggunakan wakil. Dia tak cerai sendiri. Dia wakilkan orang lain, saya wakilkan kamu untuk cerai isteri saya 1 talak misalnya. Dan dia boleh juga mewakilkan kepada isteri dia. Mungkinlah isteri dia minta cerai, dia malah nak cerai. Dia kata macam inilah, saya wakilkan kepada awak untuk awak ceraikan diri awak 1 talak. Boleh. Tapi satu cara lagi, dia bukan wakilkan, dia tafwid. Kalau dalam bahasa Arab disebut fawattuki amroki. Saya ataupun fawattu ilaiki amroki. Saya tafwidkan urusan awak kepada awak. Maknanya serah bulat-bulat. Awak nak cerai berapa? 1, 2, 3. Bila awak nak ceraikan, saya serah bulat-bulat kepada awak urusan awak. Itu tafwid. Maknanya tafwid itu lebih lagi berbanding dengan taukil. Tapi ada elemen berserah kepada Allah Ta'ala. Tawakal begitu, dan juga tafwid juga begitu. Serta redha. Redha ni ibadah batin. Jadi saat berlaku satu perkara kepada 2 orang, dua-duanya diam, tapi seorang dalam hati dia redha dengan perkara yang berlaku tu sebagai takdir Allah, dia dapat pahala. Yang seorang lagi mungkin dia tak redha. Kerana itu satu ujian, satu musibah, dia tak redha. Jadi dia tidak mendapat pahala. Yang ini redha dengan qada dan qadar, dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidak boleh redha dengan maksiat. Jadi tadi saya kuliah duha di Masjid Negeri Shah Alam, ada pertanyaan tentang isu ni. Macam mana kalau benda tu tak elok, kita nak kena redha juga ke? Contoh benda maksiat. Dalam masyarakat ada orang buat maksiat terang-terangan. Ya. Jadi kita nak redha juga ke? Jadi kena diterangkan, redha dengan maksiat tak boleh. Ar-ridha bil maksiati maksiatun. Redha dengan maksiat itu adalah satu bentuk maksiat. Walaupun dia tak buat, ya, tapi dia redha dengan maksiat itu. Dia sendiri dianggap telah melakukan satu maksiat. Ar-ridha bil maksiati maksiatun. Tapi yang redha yang dimaksudkan di sini adalah redha dengan takdir Allah. Saya bagi contoh, misalnya semalam satu orang dibunuh oleh orang lain. Jadi pembunuhan itu satu maksiat. Boleh tak kita redha dengan pembunuhan tu? Tak boleh lah. Apa maksud redha dengan pembunuhan tu? Baguslah dia kena bunuh. Misalnya aman sikit kampung ni. Dia tak bunuh orang tu. Tapi bila orang tu dibunuh, dia redha. Berbeza dia redha dengan pembunuhan itu sebagai takdir Allah. Dia faham bahawa semalam tu orang yang dibunuh tu pastilah pembunuhan itu sudah ada dalam takdir Allah. Maka oleh kerana ia takdir Allah, saya redha lah dengan takdir itu. Bukan redha dengan perbuatan membunuh tadi. Boleh jelas perbezaan dia. Di samping sabar, taubat, ikhlas, ini semua ibadah batin. Memang taubat itu mungkin terzahir dengan dia istighfar, dengan dia menuturkan kata-kata menyesal. Tetapi asalnya taubat itu asasnya adalah an-nadam. An-nadam maknanya penyesalan. An-nadamu taubatun, kata Nabi SAW. Penyesalan itu merupakan taubat. Jadi penyesalan ini kerja hati. Mulut boleh istighfar, tapi hati mungkin tidak menyesal. Itu taubat zahir saja. Tapi taubat yang sebenar, dia kerja hati. Dia buat satu kesalahan maksiat, dia menyesal. Daripada menyesal itulah dia memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Daripada menyesal itulah dia berazam tidak mahu mengulangi dosa yang dia telah lakukan. Itu rukun taubat. Tapi rukun yang paling utama adalah kerja hati, iaitu penyesalan. Ikhlas, maknanya buat sesuatu, bercakap sesuatu, bergerak ke, diam ke,
itu hanyalah kerana nak dapat ridha Allah. Itu maksudnya ikhlas. Ya. Mungkin satu orang diam, tak cakap apa. Kenapa dia diam? Kerana dia nak dapat ridha Allah. Kerana dia tahu dalam suasana macam tu, kalau dia bercakap, tak elok, tak baik. Jadi dia memilih untuk diam. Padahal kalau ikut panas hati, macam-macam nak cakap. Berbuku dalam dada ni, kalau dikeluarkan macam-macam keluar. Tapi dia misalnya memilih untuk diam semata-mata bukan kerana dia takut, bukan kerana dia bimbang, tapi semata-mata dia nak kepada ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya ikhlas. Dan lain-lain lagi seperti yang akan datang sebutannya insya-Allah taala. Inilah intipati tasawuf. Jadi kalau orang tu anti tasawuf, dia tak faham atau dia keliru dengan orang yang menyamar sebagai ahli sufi. Orang tu mungkin bawa ajaran sesat, ajaran tak solat, tapi dia katalah itu ajaran hakikat, ajaran boleh buat maksiat misalnya, tapi dia namakanlah itu adalah ajaran makrifat. Kalau dah ajaran tu boleh buat maksiat, tak payah buat taat, itu bukan makrifat, itu mat lipat. Dia lipat agama suka hati dia. Jadi dia mungkin ingat itulah tasawuf. Lalu dia menyerang tasawuf, dia anti tasawuf. Itu tidak benar. Kena bezakan antara tasawuf yang sebenar dengan ajaran-ajaran menyeleweng yang bertopingkan tasawuf. Tak sama. Tasawuf yang sebenar ini intipati dia, iaitu ibadah batin. Bukan saja ibadah batin yang diambil berat, bahkan juga maksiat batin diambil berat untuk dijauhi. Qala rahimallahu ta'ala wa yajibu an ta'lama manahiyah allati hiya adadu hadhihi al-umur. Dan wajib bahawa kamu mengetahui larangan-larangan, yakni larangan-larangan dalam hati, pekerjaan hati, yang mana ia merupakan lawan kepada yang tadi. Yang tadi ibadah-ibadah batin. Jadi kita kena tahulah apa dia ibadah batin. Tahu kena ada ikhlas, sabar, redha, tawakal, tafwid. Tetapi dalam masa sama kena tahu juga larangan-larangan batin. Kenapa nak kena tahu? Litajtaniba zalika, supaya kamu dapat menjauhi apa dia? Kasukhti. Asal mana sukhti ni? Marah. Apa dia tulis di sini? Marahlah. Kalau orang utara kata apa? Bebai. Dia berpasal bebai. Marah, tak tahu dia tu marah. Tanya pun marah. Tengok pun marah. Apa nak tengok? Tengok pun marah. Tak cakap apa pun. Sukhti. Biasanya marah yang tak bertempat lah. Tapi kalau marah kerana agama kita dihina, marah kerana hukum hakam Allah dilanggar, marah kerana akidah dipermain-mainkan, itu wajib. Itu marah yang terpuji. Sukhti ni marah yang tak apa-apa. Marah kerana nafsu. Mungkin juga didorong kerana sombong. Cita-cita kosong, angan-angan kosong. Berangan-angan saja, kononnya nantilah lepas pencen nanti saya akan jadi ahli ibadah lah. Sekarang ni sebab kerja lagi sibuk, tak ada masa. Nak mengaji pun tak ada masa. Jadi dia asyik tangguh angan-angan kosong. Masa belajar dulu katanya nak tunggu kerja, masa belajar susah nak study. Bila dah kerja sibuk, buat bujang lagi, nak kena masak sendiri, gosok baju sendiri, tunggu kahwin lah. Kahwin nanti tenang sikit, dah ada isteri, tolong masak, tolong gosok baju. Bolehlah nak fokus mengaji ilmu. Dah kahwin sibuk dengan isteri pula. Isteri nak pergi sana, nak pergi sini. Nantilah kau dapat anak tenang sikit. Dapat anak lagi. Tak ada orang nak jaga anak. Nak pergi masjid nanti anak tak ada nak tinggal mana, nak buat masjid nanti ganggu orang. Tu akhirnya tunggu pencen. Dah pencen jaga cucu pula. Itu namanya angan-angan kosong. Nantilah kalau saya kaya, saya akan jadi orang dermawan. Jangan tunggu kaya. Kamu belum kaya, bagi derma sekadar kemampuan kamu. RM5 bagi orang yang ada RM10 banyak. Jangan berangan nak bagi RM5,000. Nanti kamu kaya, kamu bagilah. Sekarang ni masa kamu tak kaya, bagi dulu. Bimbang kalau kamu katakan kalau dah kaya baru nak bagi, jadi angan-angan kosong. Tulul amal, panjang angan-angan.
Dan juga riak. Riak ni orang tu dia lupa kepada tilik Allah Ta'ala, dia lebih membesarkan tilikan manusia. Dia lebih fikir apa orang kata, apa orang nak puji, apa orang nak angkat. Dia terlepas pandang nak melihat kepada tilikan Allah Ta'ala. Adik-beradiklah dengan ujub. Riak dan ujub ni adik-beradik ke sepupu, Allah Alam lah. Tapi kaitannya apa? Sama-sama lupa untuk memandang kepada tilikan Allah Ta'ala. Kalau riak, dia lebih fokus kepada tilikan makhluk. Dia nak tengok orang kata. Sementara kalau ujub, dia lebih memandang kepada diri dia. Dia rasa diri dia yang bagus, diri dia yang warak, diri dia yang soleh, diri dia yang rajin. Dia kagum dengan diri sendiri. Dia tak kagum bersyukur dengan Allah Ta'ala. Wal kibri, takabur, membesar diri. Takabur ni bahayalah. Dalam satu riwayat dibandingkan takabur tu seperti selendang Allah Ta'ala. Seperti, ya, jangan bayangkan begitu, oh Allah pun ada selendang juga. Jadi siapa yang ambil sikap takabur tu macam dia mencabar Allah Ta'ala lah. Dan kalau kita fikir secara logik, secara waras, Iblis, ya, yang satu masa dahulu hampir, ya, jadi guru pada malaikat, ya, duduk di syurga sana, tapi dengan sebab takabur jadi yang mal'un, jadi yang terlaknat. Tu yang pernah duduk syurga. Kok kita yang tak pernah masuk syurga, kalau ada takabur agak macam mana? Kalau kita boleh fikir dengan logik lah. Jadi ini semua kita nak tahu, ya, marah, panjang angan kosong, riak, takabur ini, tujuan kita belajar semua ni litajtaniba zalika, supaya kamu menjauhi yang demikian itu. Ada pula orang kata tasawuf ni bukan ajaran Islam. Ya, macam-macam lah. Kalau tauhid bukan ajaran Islam juga, ajaran falsafah kata dia. Tasawuf pun bukan ajaran Islam kata dia. Ini pengaruh Kristian. Pengaruh pendeta-pendeta ataupun pengaruh Hindu, ya, Hindu yang bertapa, beryoga tu, ni pengaruh Hindu kata dia. Bukan, ya. Tasawuf yang sebenar ambilannya daripada Al-Quran. Kamu jangan ambil orang yang ajaran sesat, yang nak jadi kebal, ya, yang nak berjalan atas air, ya, yang nak terbang macam burung. Bukan, itu bukan tasawuf. Itu nak melakukan perkara yang mencari adat, perkara yang luar biasa. Kalau berlaku pada para rasul, namanya mukjizat. Kalau berlaku pada wali-wali Allah, itu namanya karamah. Kalau berlaku kepada orang soleh, sekali-sekala berlaku, itu namanya ma'unah, pertolongan. Tapi kalau berlaku kepada orang yang tak jaga solat, yang buat maksiat, ya, orang fasik, atau patah lagi orang kafir, itu namanya istidraj. Itu tak bagus. Apa nak cari benda yang mencari adat? Yang nak cari orang tasawuf adalah ridha Allah. Benda mencari adat ni kalau Allah bagi, bagilah. Kalau Allah tak bagi, itu bukan tujuan. Ya, tujuan tasawuf nak dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi tasawuf ini sebenarnya ambilan daripada Al-Quran dan Sunnah. Fa inna hadhihi faraidu nassallahu ta'ala 'ala al-amri biha wa nahyi an abdadiha fi kitabihil aziz. Jadi untuk menolak sangkaan sebahagian orang bahawa ajaran tasawuf ini bukan daripada ajaran Islam, maka Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menjelaskan, kerana sesungguhnya kewajipan-kewajipan ini Allah sendiri yang memerintahkannya, dan Allah yang mencegah daripada lawannya. Mana Allah perintahkan ibadah batin dan Allah melarang daripada maksiat batin. Fi kitabihil aziz, di dalam Al-Quran yang mulia. Wa ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan di atas lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, kama qala ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah kamu semua sepatutnya bertawakal sekiranya kamu orang yang beriman. Hati kamu itu bulat bergantung kepada kuasa Allah. Bukan kata tidak usaha ikhtiar, ya. Kita usaha ikhtiar, kita berjuang, kita mempertahankan, tetapi kita yakin bahawa akhirnya yang akan berlaku adalah apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga pagi tadi ada yang bertanya, kata dia,
macam mana kalau orang tu usaha cari jodoh? Bukan ke dalam umur dia 4 bulan dalam rahim tu pun dah ditulis rezeki dia, ajal dia, akhirnya sa'id ataupun syaqi, bahagia atau celaka dia. Jadi saya terangkanlah, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita tidak menafikan usaha dan ikhtiar. Tidak seperti Jabariyah. Jabariyah dia menafikan usaha dan ikhtiar. Jadi tak ada apa-apalah manusia ni, hanya kan macam daun ditiup oleh angin saja. Ahlussunnah wal Jamaah tidak menetapkan bahawa Allah menjadikan pada manusia apa yang namanya usaha dan ikhtiar, ya. Jadi contoh, ya, air dalam gelas, nak minum ke tak? Minumlah. Itu namanya ikhtiar, saya pilih untuk minum. Habis pilih je, minum lah. Ya, tak. Ikhtiar tu pilih. Usaha pula. Usaha buka tudung botol, bismillahirrahmanirrahim. Berjaya usaha tu, masuk air. Tapi kalau takdir Allah tak berjaya, mungkin terlepas, jatuh, tumpah air, macam-macam boleh berlaku. Bahkan ada orang nak minum, meninggal dulu, tak sempat minum. Jadi ingat, tak ada masalah nak usaha, nak cari jodoh, nak cari siapa yang sesuai jadi pasangan hidup, nak masuk meminang, itu dan ini. Tapi kita berat yakin, akhirnya yang jadi jodoh kita itu yang ditentukan oleh Allah dari awal lagi. Ada orang dia macam perlilah, isteri dia kata, apa hal bang, kita asyik duduk rumah je, tak ke mana-mana, ya, boring lah. Suami dia jawab, yalah kan orang kata kalau dah jodoh tak ke mana. Jadi dah jodoh tak ke mana, duduk rumah je lah. Bukan macam tu. Kalau dah jodoh tak ke mana tu maksudnya akan jadilah, tunggu masanya akan jadilah pasangan hidup. Tapi janganlah atas dasar jodoh, ajal maut, ya, rezeki dah ditentukan sampai kita menafikan usaha dan ikhtiar. Itu tidak betul. Kita usaha ikhtiar, tapi kita yakin bahawa yang bagi rezeki adalah Allah. Tak ada masalah. Keluar pagi, balik petang, dapat gaji, bayar hutang. Yakin kita bahawa sebutir nasi yang masuk dalam mulut kita itu ketentuan Allah. Tak akan kurang walau sebutir nasi, tidak akan bertambah walaupun sebutir gandum. Semua dah ada ketentuan, dah ada bajet dia. Itu tentang tawakal dalam surah Al-Maidah ayat 23. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 172 tentang bersyukur. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan hendaklah kamu semua itu bersyukur kepada Allah sekiranya kalau memang itu kamu menyembah kepada Allah, kamu menuhankan Allah, kamu kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidaklah mencegah kita daripada berterima kasih kepada manusia. Saya hanya terima kasih kepada Allah. Orang bagi apa pun saya tak ada terima kasih. Janganlah. Terima kasih kepada manusia itu termasuk terima kasih kepada Allah. Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai bersyukur, berterima kasih pada manusia, berarti dia juga tidak pandai berterima kasih kepada Allah. Ya, kerana yang menggerakkan manusia itu buat baik pada dia Allah. Ya. Jadi kalau yang nampak depan mata pun kamu tak ada terima kasih, apatah lagi yang tak nampak. Kamu tak nampak Allah. Jadi berterima kasih pada manusia tidak bercanggah dengan bersyukur kepada Allah. Bahkan selari. Dalam surah An-Nahl ayat 127, wasbir wa ma sabruka illa billah, dan hendaklah kamu bersabar dan tiadalah sabar itu kecuali dengan Allah. Orang kalau tidak ingat pada Allah, dia tidak boleh sabar. Dia kena ingat kepada tilikan pandangan Allah Ta'ala, baru dia boleh sabar. Dalam surah Al-Muzammil, wa qalu ta'ala wa tabattal ilaihi tabtila, dan hendaklah kamu putuskan ibadah kamu kepada Allah semata-mata sebagai putus, yakni ikhlas. Betul-betul kita itu beribadah semata Allah, kerana Allah, tidak ada kerana tujuan lain. Kadang-kadang kita bercampur, ya. Datang ke masjid itu adalah ibadah. Selain daripada nak salat jemaah, ada kawan tu hutang saya, dia selalu sembahyang masjid tu saya pergi. Jadi sambil-sambil itu boleh minta hutang. Jadi tak 100% lah. Dia nak 100%. Minta hutang tak salah, tapi tujuan pergi ke masjid tu untuk minta hutang jadi bercampur aduk antara niat ibadah dengan niat keduniaan.
Ai akhlis ilahi ikhlasa. Maksudnya hendaklah kamu ikhlas betul-betul kepada Allah Taala. Jadi yang disuruh dalam ilmu tasawuf itu sebenarnya surahan itu asalnya daripada Quran dan Sunnah. Wa nahwa zalika minal ayat. Dan ayat-ayat yang lainlah yang menunjukkan kepada ibadah-ibadah batin. Kama nassa 'alal amri bis salati was shaum. Sebagaimana Quran juga menyebutkan tentang perintah solat, puasa dan juga perintah untuk puasa. Jadi Imam Ghazali nak bagi tahu kepada orang yang nak fiqh saja, tak mau tasawuf, pelik. Yang suruh kamu sembahyang puasa kamu ikut tu Quran. Yang suruh kamu tawakal, ikhlas, sabar, redha tu Quran juga. Kenapa hanya sebahagian kamu ikut? Ayat ibadah zahir kamu tahu ini kena ikut. Sembahyang tu wajib. Puasa tu wajib. Okeylah, betul lah. Habis yang suruh ikhlas tu bukan Tuhan. Bukan dalam Quran yang sama. Ke Quran lain. Itu point daripada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Fama laka akbalta ala salati was-shaum wa tarakta hadhihi al-fara'ida wal amra biha min rabbin wahidin fi kitabin wahid. Apakah hai kamu ni? Lebih kurang itulah. Fama laka tu. Apakah hai mereka ni? Apa yang teruk benar ni? Kamu menumpukan kepada solat dan puasa, tapi kefarduan batin kamu tinggal. Padahal perintah untuk melakukan solat dan puasa, perintah untuk ikhlas, sabar dan tawakal min rabbin wahidin, datang daripada Tuhan yang satu. Fi kitabin wahidin, terkandung dalam kitab yang satu. Kenapa kamu ambil sebahagian saja? Bal ghafalta anha wa la ta'rifu syai'an minha. Bahkan kamu lalai daripada kefarduan batin dan kamu tak belajar, tak tahu apa pun tentang ibadah batin. Agharraka fatwa man asbaha bi'ajili hazzihi mas'ufa. Jadi kamu ni sepertinya telah terpedaya dengan fatwa orang yang lebih cenderung untuk mendapat habuan yang segera berbanding dengan nak dapat habuan di akhirat. Atau sayyaral ma'rufa munkara. Jadilah perkara yang baik itu dianggap munkar. Orang yang anti tasawuf ni, tasawuf tu baik, tapi dia anggap tasawuf tu munkar. Wal munkara ma'rufa, benda munkar, berhasad dengki, sombong, itu macam nampak bagus pula. Wa man ahmalal uluma allati sammaha Allahu ta'ala fi kitabihi nuran wa hikmatan wa huda. Dan dia seolah-olahnya berpaling daripada ilmu yang Allah namakan dalam Al-Quran sebagai nur. Allah namakan dalam Al-Quran sebagai hikmah. Dan Allah namakan dalam Al-Quran sebagai huda. InsyaAllah kita sambung lagi dalam kuliah subuh pagi besok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nataradu bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhulil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.